My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يقترفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang pada kita pada hari ini untuk meneruskan surah Al-An'am pada juz yang ke-8 halaman 143 bersama dengan ahli keluarga tuan-tuan yang mungkin berada di rumah ataupun yang mungkin berada di tempat kerja, adik-adik yang ada menonton di hadapan kaca TV. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang memberikan izin kepada kita mendapat hidayah dan kita diberikan izin untuk sentiasa menatap menyuntik vaksin syifa kepada diri kita pada setiap hari. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazrul sihat? Alhamdulillah Ustaz ya. Ramai penonton-penonton meminat tanya Ustaz Fazrul, macam mana rahsia Ustaz Faz dapat bertahan setiap hari dia sudut kekuatan tu. Mungkin boleh bagi sikit. Oh, masya-Allah. Saya rasa memang doa daripada tuan-tuan perempuan semua adalah amat penting lah. Ya. Pasal sebenarnya kalau dulu saya bertugas, biasanya dia 2-3 bulan dia sakit kan. Dia kalau terlebih dia sakit kan. Ini setiap hari ni kan, setiap hari. Tapi alhamdulillah dengan doa tuan-tuan, mohon doa lebih kepada kami ya bertiga. Ustaz Tirmizi tak ada kita hari ini ya, agar tuan-tuan juga sihat, diberikan kesihatan, kelancaran untuk kita sama-sama bersama Al-Quran, dan kita sempat untuk menatap sampai halaman 604 dan dimudahkan urusan ya, pembaikan terus dilakukan. Tuan-tuan yang nak beri cadangan terus berikan komentar di laman Facebook ataupun di email yang mungkin kepada TV Al-Hijrah sendiri. Jadi hari ini kita bersyukur pada Allah SWT. Kita ingin teruskan bersama tuan-tuan. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada saya, kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sama-sama share di Facebook untuk bagi tahu pada kawan kita berada pada halaman 143 ya. Semalam kita memulakan juz ke-8 dan hari ini sudah masuk kepada halaman yang kedua. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
nasta'in. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita memulakan sesi kita. Kita mengulang kaji bahawa kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, dan salah satu ibadah yang kita laksanakan pada hari ini membaca Al-Quran untuk kita ambil hidayah, mohon hidayah agar ibadah-ibadah kita ini di atas jalan hidayah al-muhtadin. Dan pada hari ini nanti kita akan bertemu dengan satu perumpamaan yang menarik yang Allah bawakan kepada kita tentang cahaya, kerana cahaya ini amat penting untuk kita terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita melihat sinopsis pada halaman 143, sinopsis kita pada ayat yang ke-119. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsisnya, iaitu berjaga-jaga dengan makanan. Ya, ini perkara yang kita sambung daripada semalam, dan ayat 120 dan 121 itu Allah mengingatkan kepada kita untuk meninggalkan dosa, ya, dosa batin ataupun dosa zahir yang kita akan bincangkan. Kemudian perumpamaan yang Allah bawakan pada ayat 122, perumpamaan orang mukmin yang mendapatkan hidayah dan orang kafir yang sesat, ya, itu dibawakan pada ayat ini, dan diteruskan pada ayat 124, ayat berkaitan dengan keangkuhan orang musyrik dan tuntutan mereka atas kenabian. Ya, jadi ini adalah isi intipati ringkas daripada halaman 143. Kita ingin baca dahulu daripada ayat 119 hingga ayat 122 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak teruskan lagi Al-Quran dalam kehidupan kita untuk memahami makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bukan sekadar kita nak mengetahui pengetahuan semata-mata, tapi kita nak jadikan panduan dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan ini adalah sebenarnya satu sebuah perjalanan, perjalanan nak menuju ke destinasi. Saya nak datang ke TV Hijrah ni, kalau saya tak tahu jalan, saya tak akan sampai ke tujuan destinasi saya. Maka saya mesti tahu jalan yang benar. Maka hidup ini sebenarnya ada jalan yang betul, ada jalan yang tak betul. Pilih ini baik, pilih ini tak baik. Maka begitulah kehidupan kita dekat dunia. Kita dalam sebuah perjalanan nak menuju ke destinasi. Pilihan yang betul Al-Quran, petunjuk kita, manual dalam kehidupan kita yang akan menyampaikan kita pada matlamat tujuan kita. Kalau tidak, kita akan sampai ke tempat yang tak sepatutnya. Dua-dua semua menuju ke akhirat belaka. Bahkan bukan kata akhirat saja, di dunia kalau kita ikut panduan Al-Quran, kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Ayat 119 hingga 122. Sama kita baca dengan tarannum seperti mana lagu dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 119 hingga 122 yang ada kaitan dengan daging, Ustaz ya. Ayat ni sampai pada waktu dikala negara kita sekarang ini, ya. Bukan kita yang rancang, Ustaz ya. Tetapi itulah isu yang berlaku sekarang. Saya dapat mesej di Facebook semalam, ada yang terlibat dalam penyembelihan di negeri di Malaysia ini. Dia kata pusat penyembelihan ni tak banyak pun sebenarnya, ya. Tetapi banyak ayam-ayam yang ada dalam pasaran ini yang kadang-kadang tidak dapat di trace ataupun tidak dapat dikenal-pasti daripada mana sumber penyembelihannya. Jadi pada ayat 119 ini menyambung kepada perbincangan kita semalam, ya, bila Allah bercakap tentang al-muhtadin pada ayat 117, fakulu mimma dzukirasmullah, ya, maka makanlah daripada binatang yang telah disebutkan nama Allah, yang disembelih dengan nama Allah. Mengapa penting? Kerana zaman Quraisy ataupun di zaman musyrik itu mereka biasa untuk makan makanan bangkai, Ustaz ya. Maksudnya bangkai ini sama ada mati ataupun yang disembelih tapi bukan kerana Allah. Dan bila kita melihat kepada makan makanan yang tidak disebut nama Allah ataupun bangkai ini disebut dengan nama berhala, ya, dengan sebab berhala, perkara ini adalah satu sejarah yang panjang. Jadi kita baca dahulu ayat 119, dan mengapa kamu tidak mahu memakan daripada apa sembelihan haiwan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah mengharamkan kepadamu kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sesungguhnya telah banyak yang menyesatkan orang yang dengan hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi apakah sebenarnya, mengapa banyak sangat cakap pasal makanan, Ustaz ya? Satu, surah Al-An'am ini cerita pasal tauhid. Yang kedua, Al-An'am maksudnya binatang ternakan. Dan bila bercakap tentang wama lakum, mengapa kamu tidak mahu makan daripada apa yang disebut ketika disembelih dengan nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan. Pasal salah satu daripada ragu-ragu yang dibawakan oleh orang Farsi kepada orang musyrik di Mekah itu, dia kata kalau haiwan itu terbunuh, kan, maksudnya mati dengan izin Allah, dia kata. Dia cakap pada orang musyrik Mekah. Tapi kalau kamu sembelih kamu kata halal, bila Allah bagi dia mati, kamu bagi dia mati halal. Allah bagi dia mati tak halal. Kan? Ini apa ke? Ini orang Farsi menimbulkan was-was kepada orang musyrik di Mekah. Jadi mereka pun bertanya, kalau pakai pisau kami, pisau orang Farsi itu daripada emas tak halal, pakai pisau kamu halal. Kan? Bila fikir-fikir begitu, kalau orang yang tidak melihat bahawa ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ada ragu-ragu, Ustaz. Dia akan ada ragu-ragu. Maka di sinilah sebenarnya Allah menyatakan bagaimana sejarah tentang sembelihan bukan kerana Allah ini. Kalau kita tengok pada sejarah Nabi Nuh alaihi salam, ada orang-orang yang soleh, Ustaz. Orang-orang soleh. Itu sebabnya dua kumpulan yang penting pasal makanan ini. Satu adalah orang bisnes, satu lagi adalah orang baik-baik. Orang bisnes dia memang kalau boleh dia nak jual daging daripada mana satu dunia ni masuk semua ke Malaysia dan sila makan pasal nak buat duit. Ya. Maka pada zaman Mekah itu mereka nak buat duit sebenarnya dengan membekalkan makanan-makanan yang tidak halal. Yang halal dia satu, tapi yang tak halal, pasal yang tak halal ini lebih banyak dan lebih murah. Lebih murah. Sebabnya tuan-tuan, seperti mana yang kita bincang semalam, makanan kita kalau katakan mahal sikit di tempat kedai Muslim yang confirm sembelih dengan tangan dengan nama Allah,
kita ambil yang itu berbanding dengan mungkin ada tempat yang murah tetapi rupa-rupanya dah bercampur-campur dengan kontena-kontena yang diseludup, yang dirasuah kepada pegawai-pegawai yang tidak bertanggungjawab. Jadi di sini Allah menyatakan kalau satu ahli bisnes, tapi satu lagi berkaitan dengan istilah wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi an. Mengikut hawa nafsu ini, zaman Nabi Nuh ada orang yang baik. Jadi bila mereka baik, namanya Wadda, ada Yaguth, ada Nasrah, nama-nama mereka ini. Bila mereka meninggal, apa yang dibuat? Mereka buat berhala ataupun buat tugu, Ustaz. Itu sebabnya tugu ni kena sensitif sikit ya dalam kehidupan kita. Jangan kita rasa wah suka sangat dengan tokoh agama, dia memberi pencerahan pada saya buatlah satu monumen, satu tugu. Khawatir apa yang berlaku ialah akhirnya orang sembah tugu tersebut, bukannya sembah kepada Allah, walaupun orang soleh itu menyembah kepada Allah. Dan kesannya ialah kadang-kadang dia nak minta pertolongan daripada Allah, dia melalui tugu ataupun berhala tersebut. Apa yang dia buat? Dia beri makanan. Dan apakah makanan yang diberikan itu? Adalah binatang ternakan, salah satunya yang disembelih dengan nama tugu tersebut. Cuba kita nampak kan betapa liciknya syaitan untuk menggoda manusia sehingga makan perkara yang tidak halal. Di hujung itu Allah menyatakan inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah tahu siapa yang melampau, ya, melampau. Orang bisnes yang melampau Allah tahu, ya. Kemudian apa lagi? Orang agama, ya, dia tak berniat pun untuk disembah, tetapi orang-orang pengikutnya. Itu sebabnya semalam kita dah berbincang tentang jangan kita terpengaruh dengan zuhrufal qawli urura pada ayat yang ke-112. Jangan cepat kagum pada selebriti. Ya, kalau selebriti itu cakap bagus apa sebagainya tetapi bukan atas kebenaran, jangan jadi follower, jangan jadi fan dia. Tengok Korea ke, tengok orang-orang yang tidak. Pasal apa? Pasal bila kagum sangat pada seseorang, kita mungkin mudah tercalar akidah kita. Dan Allah ingatkan pada ayat 120, dan tinggalkanlah dosa yang nyata ataupun yang tersembunyi, sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seruan Allah kepada kita, tinggalkan ahli bisnes yang kartel, yang mengambil daging-daging daripada luar negara yang tidak halal, pegawai-pegawai yang terima rasuah, kena tinggalkan amalan zahir dosa tersebut, dan juga batinah. Batinah ini maksudnya apa? Dosa dalam yang tersembunyi. Kadang-kadang kita kata bahawa kita tak makan tak makan makanan yang haram, contohnya khinzir tak makan, tetapi yang rasuahnya okey, kan, ataupun ribanya okey, itu adalah dosa batin. Ataupun lebih daripada itu, kita menyengutukan ataupun merasakan bahawa alah isu makan apa jadi, kan, sikit-sikit saja. Jadi ini perkara yang kita perlu beri perhatian. Innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Ya, sesungguhnya orang yang melakukan dosa, Allah kata akan dibalas dengan apa yang mereka laksanakan. Ya, jadi ayat ini adalah amaran kepada saya, kepada semua orang, terutama tentang bercakap tentang dosa zahir dan batin. Maksudnya Ustaz, ya, bila ada yang kata dia terima rasuah agar kontena masuk ke dalam negara, daging bercampur-campur tersebut, dia rasa dia lepas. Allah kata apa? Innal ladzina yaksibunal ithm sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah akan balas bila? Sa itu maksudnya akan dibalas, mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Dan sekarang kita tahu ada pegawai yang telah dibongkar bahawa mereka menerima rasuah untuk daging-daging yang tidak halal itu masuk. Dan kita kena, tuan-tuan, ya, amat sensitif. Ayat yang 120 ni amat sensitif tentang dosa zahir dan dosa batin dalam kehidupan kita. Pasal Allah boleh bongkar. Ya. Kalau Allah nak bongkar, anytime, pada bila-bila masa sahaja. Jadi membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Fasala, ya, itu yang disampaikan pada ayat 119 tadi, iaitu kita dijelaskan ataupun pelajaran yang berulang sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran. Dan bila Allah betul-betul beri pelajaran pasal makanan, ya, mengapa penting? Kerana bila bawa pasal makanan ini, Ustaz, ya, dia bukan perkara yang mudah, ya, bukan boleh dimudah-mudahkan. Kalau katakan kita ambil mudah, kesannya nanti khawatir nanti Allah balas kita, ya. Dan itu lebih lagi yang disampaikan pada ayat 121,
yang mungkin nak minta Ustaz baca sedikit Ustaz ayat 121. Ya, 121 Baik, kita baca ayat 121 bagaimana jelas tadi tentang makanan begitu penting dalam kehidupan kita, bahawa dia akan memberi kesan kepada jiwa kita. Bahkan dalam hadis sebut bagaimana doa tidak dimakbulkan kerana pakaiannya, makannya halal. Mungkin kita orang Islam tak makan dah babi kan, khinzir dan sebagainya. Ayam tu fizikalnya halal lah, tapi caranya pula sembelihnya tak ikut, lepas tu ada rasuah dan sebagainya, duit yang sebagainya. Jadi tu kita bimbang, berkesan dalam jiwa manusia. Hidayah boleh terganggu Ustaz bila makanan itu tidak dijaga. Itu yang kita tak nak tu ya. Betul. A'udzubillahi. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah mengingatkan sekali lagi pasal makanan, penting sangat pasal makanan ini pada hari ini, iaitu Allah menyatakan siapa yang makan dengan makanan yang tidak disebut nama Allah itulah fisq, benar-benar fasik ataupun derhaka kepada Allah. Malah pada semalam kita melihat itu menghalang daripada kita mendapat hidayah demi hidayah. Kita baca Quran, kita buat sembahyang, tetapi bila makanan tidak dijaga, dan pemimpin perlu juga bekerjasama memastikan makanan ini kerana ia menjemput hidayah bagi negeri, bagi negara ini. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah dalam menunjukkan My Quran Time kita ini, dan moga-moga pencerahan yang diberikan dapat kita ambilkan panduan dalam kehidupan kita. Saya tertarik juga dengan ada komen daripada penonton, iaitulah Sa'diah Muhammad Arifin, kata makanan biarlah mahal sikit dari biasa asal terjamin sahih halalnya. Jangan pilih yang murah tapi belum sahih lagi halalnya. Maka kita pilihlah makanan yang benar-benar kita yakin halal. Tinggalkan keraguan itu, apa yang meragukan kita, kepada apa yang tidak meragukan kita. Daripada Wan Hazim Bakar, alhamdulillah semakin lancar tilawah dan tadabbur, mungkin boleh ditambah kepada 2 halaman setiap hari Ustaz. Oh, semangat dia. Aku nak tambah pada 2 halaman setiap hari, subhanallah. Ini saya percaya, saya yakin ini adalah rasa seronok, tak pernah rasa puas dengan Al-Quran, nak tahu isi kandungan Al-Quran betul. Kerana ini adalah panduan yang akan menyampaikan kepada kita pada destinasi kita yang sebenar. Kalau kita nak harap akal kita tak mampu untuk nak pilih yang baik ataupun yang buruk, tak boleh nak beza akal kita kerana terbatas kekurangan. Tapi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala disuluh lagi dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan pilihan kita yang baik ini akan mengundangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak sebut lagi tentang nun sakinah. Yang mana nun sakinah ini adalah nun yang tidak berbaris. Nun sakinah dan tanwin, kita perkenalkan lagi nun sakinah pada hari ini supaya semua orang yang dapat lihat. Semalam kita dah sebut nun sakinah, hari ini pun kita sebut lagi nun sakinah 2 kali supaya kita dapat ingat betul-betul. Tajuk yang kita nak bicarakan ini adalah tajuk yang akan ke depan ni semuanya nun sakinah dan tanwin. Jangan pisahkan. Masuk pada ba izhar ke, ba idgham ke, ba iqlab ke, ba ikhfa ke. Ikhfa pada apa? Pada nun sakinah dan tanwin. Dan nun sakinah apa dia? Nun yang tidak berbaris. Ia adalah hukum yang ma'ruf,
kita kata apa, nun sakinah ni yang ma'ruf di kalangan pembaca Al-Quran. Kerana hukum ini banyak dan berulang dalam Al-Quranul Karim. Jarang kalau kita jumpa satu muka surat tu tak ada nun mati. Saya pun tak cek lah, tapi saya yakin hukum ni hukum yang terlalu banyak yang kita jumpa hampir bila kita baca Al-Quran. Maka nun sakinah dan tanwin bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran, maka dia akan ada kesan pada bacaan nun dan tanwin tersebut. Mengikut huruf-huruf yang dijumpalah yang akan kita pecahkan satu persatu bermula pada hari esok, insya-Allah. Baik, sama. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang tajwid kita pada hari ini untuk kita berkenalan dengan nun Ustaz ya. Nun sakinah ya, menyambung lagi apa yang telah kita bincangkan semalam, dan moga-moga ia menjadi ulang kaji bagi tuan-tuan yang mungkin dah hafal tentang apa ikhfa, izhar semua tu Ustaz ya. Dan bagi yang baru belajar, kita harapkan dengan sedikit demi sedikit ini kita dimudahkan urusan untuk membaca Al-Quran dengan bunyi, dengan dengung yang betul. Baik. Kita ingin meneruskan ya bacaan kita daripada ayat 123 hingga 124. Sebelum itu kita melihat dahulu kepada perumpamaan pada ayat 122 ya, wa man kana maitan ya, dan adakah orang yang mati lalu kami hidup dan kami berikan cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang ramai, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Menarik perumpamaan ini Ustaz ya, hadir selepas pasal makan daging mati. Kan, selepas makan bangkai. Jadi Allah kata kalau kita ni makan bangkai, jijik sebenarnya. Kita kena ada rasa jijik kalau kita makan khinzir itu haram, makan bangkai pun haram, makan sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah pun sama haram. Ya. Jadi tuan-tuan, dia kalau boleh kita ada kuasa, kita ada kawan yang terlibat dalam pusat penyembelihan ataupun kedai makan ke apa ke, kena galakkan dia baca kepada halaman 143 ini, cek, semak kepada ayam daging yang ada. Jangan sampai kerana murah, kerana bisnes maka dia diambil begitu sahaja. Kerana risikonya apa tuan-tuan? Risikonya ialah kita memudah-mudahkan kepada seruan Allah untuk menjaga tauhid hidayah daripada Allah SWT. Maka dalam ayat ini Allah kata, sama tak kalau orang yang dia tak kisah makan benda mati, kan? Makan bangkai tak kisah, ada makanan sapu sekali, dihidupkan. Tuan-tuan, dihidupkan hati rasa bahawa tak nak, jijik perkara tersebut. Wa ja'alna lahu nura. Rupa-rupanya bila dihidupkan hati ini tuan-tuan, maka kesannya apa? Kesannya ialah kami jadikan baginya cahaya. Menarik sangat perkara ini Ustaz ya. Maksudnya kalau kita amat jaga-jaga kepada, kita kena tengok, okey, saya makan makanan yang bangkai ke ataupun yang disembelih. Sebenarnya perumpamaan ini seperti orang yang mati dihidupkan, dan Allah akan berikan nura, cahaya, yamshi bihi fin nas. Dia akan berjalan di kalangan manusia dengan terang, dengan celik. Samakah dengan mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha? Sama tak dengan orang yang berada bukan dalam kekufuran? Allah gunakan perkataan zulumat. Apa maksud zulumat? Kegelapan. Dan kegelapan ini maksudnya dia meraba-raba saja Ustaz ya. Kalau kita berjalan, kalau berjalan di kalangan manusia ni, naik kereta ya, kita nampak ada cahaya kan, kita nampak ke depan, dengan kita bawa kereta pejam mata. Rasanya Ustaz, kalau semua orang pejam mata kita je yang nampak, bahaya ke tak bahaya Ustaz? Bahaya tak? Amat bahaya ya. Dan apatah lagi bila Allah cakap di sini, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah hiaskan kepada orang kafir ini apa yang mereka amalkan. Mereka makan benda mati, bangkai, tak kisahlah duit sapu saja. Bagi mereka ialah ini perhiasan. Ya, pasal mereka ni mulutnya cantik bercakap, dan mereka punya amalan dia nampak cantik tapi sebenarnya amat jijik. Apakah poin yang kita ambil daripada ayat 122 ini? Bila kita dapat nura daripada cahaya Quran, daripada Islam ini, kesannya kita amat sensitif pada makanan kerana ia ada kaitan dengan kita mengikut peraturan daripada Tuhan yang satu. Wa kadzalika ja'alna, dan kami menjadikan, ya, kalau tadi Allah jadikan cahaya pada ayat 122, ayat 123, kami jadikan fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Rupa-rupanya orang yang sombong Ustaz ya, pembesar yang sombong, yang tak kisah pasal daging ni halal ke haram ke, yang dia nak dapat projek ke apa ke,
Ini juga adalah daripada Allah SWT, ya, liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya ini, wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Mereka membuat tipu daya, tetapi kesan tipu daya ini sebenarnya kesannya pada siapa? Bahayanya bi anfusihim, kepada diri mereka, wama yash'urun, mereka tidak sedar. Jadi ayat 123 kalau kita kaitkan dengan ayat 120 tadi itu, orang buat jahat ataupun orang yang buat tipu daya ini, dia rasa macam dia boleh lepas, Ustaz. Dia dah apa istilahnya kalau zaman sekolah menengah tu, boleh apa bagi orang yang apa clear, check warden ada ke tak ada ke, dia ingat dia lepas, line clear ya. Tapi rupa-rupanya dalam hidup ini, adik-adik yang kat sekolah menengah ya, kalau ada yang nak buat tipu daya dengan warden, dengan pengetua sebagainya tu, kena ingat bahawa yamkuru wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Mereka tidak sedar, tetapi sebenarnya Allah sedar bahawa sebenarnya mereka ni buat tipu daya kecil sangat. Allah bila-bila saja boleh bongkar, dan inilah yang Allah nyatakan dalam ayat 123. Ayat 124, Ustaz, boleh kita baca sekali lagi untuk kita melihat kepada perspektif orang yang tak percaya ini kepada keimanan ini. Ini dah kira di hujung-hujung surah Al-An'am untuk kita ambil pelajaran. Silakan. Ayat 123 dan 124 sah. Ya. Belum baca lagi tak tadi tak? 123 dah, 124. Okey, 124. Ya. Ayat last Okey. Auzubillahi minasyaitanir. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله. Surahul Azim. Begitulah bacaan ayat 124, Ustaz ya. 123 juga kita nak baca ya, dan kita dah lihat kepada apakah intipati daripada ayat 123, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa disedarinya. Ini adalah penerangan tentang realiti yang berlaku di Mekah itu, di mana ada orang-orang yang melakukan akabira mujrimiha, ya, akabira mujrimiha, pembesar, dia rasa diri besar dan melakukan kejahatan. Liyamkuru, dia membuat plot, dia membuat konspirasi untuk buat segala perkara-perkara yang dia nak capai. Apakah perkara yang dia nak capai? Ialah untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Allah kata wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Tetapi sebenarnya plot yang dia ada itu, kesan buruknya itu adalah pada diri sendiri, bukannya kepada orang lain. Jadi mungkin Ustaz ya, kalau Ustaz melihat kepada ayat 123 ini bercakap tentang pemimpin ni macam-macam kan. Betul. Peringkat negara, peringkat negeri, peringkat keluarga pun. Tapi kalau bercakap tentang masyarakat di Mekah itu, mungkin pada waktu itu orang akan rasa kecewa lah kan. Betul. Pasal ada pemimpin yang dia buat perangai kan, dia buat perangai. Tapi kalau tengok kepada ayat ini, siapa buat perangai ini, dia akan kena pada diri dia sendiri. Jadi yang kita ni nak buat apa? Kan. Kalau kita tengok kepada ayat yang ke-122 tadi itu, kita kena maintain kepada mencari cahaya. Kita punya skop kita, mana kita mampu kita buat ya, pastikan cahaya, jangan dizalimi. Pasal kadang-kadang Ustaz ya, kita kata ada orang atas lebih zalim kan, tapi kadang-kadang ketika kita kat bawah kita ada zalim sikit kan, bila sampai ke atas zalim lebih banyak. Dan kezaliman ini dia mudah berlaku bila kita makin lagi akabira.
makin besar lagi jawatan, makin banyak lagi kita punya follower, makin banyak lagi kita punya pengaruh, zalim ataupun nak buat mujrimiha itu, membuat jahat itu lebih lagi, ya. Jadi ini perkara yang Allah ingatkan kepada kita. Okay, Ustaz, kalau kita baca sekali lagi ayat 1 2 3. Dia tahu ayat 1 2 4, tapi 1 2 3 ni nak kena tekankan juga. Untuk kita yang banyak follower, banyak pangkat, banyak harta, banyak-banyaklah ni, yang besar-besar ni, jangan buat perkara yang kesalahan, ya, terutama sekarang ni kita bercakap tentang isu makanan sekarang ni lah. Jangan, ya. Walaupun kita rasa macam kita dapat projek, kita dapat peluang, pasal Allah kata wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun. Saya sekali lagi Ustaz. Okey. 1 2 3 Ustaz. Auzubillahi wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan ini adalah ayat 103, dan demikianlah pada setiap negeri kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tetapi mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa disedarinya. Mungkin ada yang tanya, mengapa ada orang jahat, tak boleh ke jadikan semua baik, kan? Sebenarnya di sini tuan-tuan sekalian, ini adalah perancangan daripada Allah SWT, beri peluang kepada kita berpegang tak kepada cahaya yang ada. Kalau kita semua sama baik Ustaz, ya, macam malaikat, memang tak perlu cahaya lah, memang dah daripada cahaya pun, ya. Tetapi bila kita nampak perkara mujrimiha ini, ya, jahat ini kerana ada kaitan dengan zulumat, kegelapan, barulah kita akan pegang cahaya elok-elok. Dan kita pegang cahaya elok-elok, Allah akan bantu. Yang pegang pada zulumat, kezaliman ini, Allah kata pada ayat 124, dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata kami tidak akan percaya sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Maksudnya dia tak puas hati Nabi dapat lebih. Pasal mereka ni akabir, mereka ini adalah orang-orang yang pembesar, dapat banyak pengaruh. Jadi mereka nak, dia tak puas hati Nabi dapat pengaruh. Dia nak apa yang Nabi dapat, dia nak. Okey. Allah lebih mengetahui di mana dia meletakkan tugas rasulnya, ya. Allah lebih tahu orang yang berdosa akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras kerana tipu daya yang mereka lakukan. Dua perkara. Tadi dia akabir Ustaz, ya, pada ayat 123. Ayat 124 Allah kata sayusibul ladzina ajramu saghar. Kan? Sayusib ini maksudnya Allah akan menimpakan, kalau macam kita ada anak panah tu, kalau kita panah tu tepat pada dia punya bullseye tu, itu namanya sayusibu. Maksudnya Allah bagi tu memang tepat kepada orang yang berdosa, ajramu, yang buat perkara jahat tadi tu. Kalau kita cakap pasal isu daging kita sekarang Ustaz, ya, Allah akan bagi tepat, pom, kan? Saghar, daripada akabir, daripada pembesar, orang hebat, orang pandang, banyak kuasa, jadi hina. Ini peristiwa ataupun satu apa Ustaz, ya, satu amaran. Cuba kita bayangkanlah, An-An'am ini tuan-tuan turun dekat Mekah di hujung dakwah Nabi di Mekah. Waktu ini Nabi tak banyak pengikut, tak banyak, ya, pengaruh tak besar, ya. Akabir ini semuanya dia rasa hebat sebagainya. Tapi cuba bayangkan, kita tengok di sini perkataan ini disampaikan kepada mereka. Ini Nabi dengan pengikut-pengikut yang biasa-biasa cakap kepada orang-orang yang akabir ini bahawa kamu nanti akan kena saghar, ya, kamu akan dihina oleh Allah. Maksudnya bercakap pada pemimpin, ingat, ya, kalau kamu lebih-lebih, ya, Allah akan hina kamu, Allah akan masukkan kamu dalam penjara, akan jatuhkan kamu. Ini cakap depan-depan pada waktu di Mekah. Bukannya kalau macam tu saya minta maaf lah, ya, pasal rasanya tak apalah, kita bincang balik lah. Kalau rasanya daging tu okey, kita boleh bincang balik, kita asing-asingkan ke. No way man. Kan, tidak. Dalam ayat ini Allah mengajar kita jangan apologetik, jangan kita rasa bahawa tauhid dan juga Allah itu kecil. Kita kena angkat
maka Allah kata orang itu akan dijatuhkan, dihinakan, wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Ya, akan dapat azab yang sangat keras atas apa perancangan jahat yang dibuat oleh mereka. Yang kita doakan agar kita memahami halaman 143 ini, mari kita lihat situasi yang kita boleh paparkan, iaitu nak daging yang halal atau haram, tak kisah, yang penting murah. Itu yang kita tak nak berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan sekarang. Dan kalau kita cakap kita nak beli sembelih cara Islam ke tidak, ya, jangan sampai kita memberi peluang kepada ahli bisnes, orang-orang yang berjual yang dia sombong, ya. Kalau boleh kita tinggalkan mereka, kita cari orang-orang yang mengutamakan halal, kerana halal ada kaitan dengan mengikut kepada Allah, ada kaitan dengan hidayah dan keimanan kita, dan kita sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, jaga sumber makanan dan pastikan halal agar iman kita terjaga. Ya. Yang kedua, meninggalkan pertikaian, berbantah kerana ia angkara syaitan. Ya, kita tidak berbantah tetapi kita berhujah dengan kebenaran. Berbeza dua perkara tersebut. Dan yang ketiganya, kita jaga betul-betul cahaya Islam dan Al-Quran sebaik mungkin. Insya-Allah segala perkara jahat yang dibuat oleh orang-orang yang kufur ataupun mendustakan Allah, ia akan dihandle, ya, ia akan diuruskan oleh Allah. Allah jadikan dia saghar, hina, dan diberikan azab yang sengsara. Kita doa pada Allah, Allah pimpin kita berada pada cahaya, pegang cahaya, jangan sekali-kali menzalimi sesiapa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa mencari rezeki yang halal, yang barakah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makanan dan apa yang kami makan, apa yang kami minum, ya Allah, menjadi darah daging kami yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat kepada kami hidup di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan kepada cahaya, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kepada kami kepada kesalahan, kegelapan yang kami tidak sedar dan kami waswas, yang kami ragui, ya Allah. Jauhkanlah sifat ragu-ragu dalam hati-hati kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan sekalian, dan kita terus menjaga makanan kita kerana itu adalah tabiat harian, ya. Kalau kita tak baca Quran tapi kita jaga makanan yang halal, itu tanda bahawa kita betul-betul mengingat dan beriman kepada Allah yang satu. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran yang kita ingin sebar-sebarkan agar masyarakat mengambil syakna perkara ini. Kalau perlu tuan-tuan memberikan idea, membanyakkan lagi usaha-usaha menghasilkan tanaman ternakan yang disembelih sendiri agar kita tidak perlu mengimport dan kita tertipu dengan orang-orang yang mengambil kesempatan atas makanan yang kita ambil setiap hari. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah dalam ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan ambil makanan halal, jangan beri peluang kepada pembisnes yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.